pula bunyi. So macam layan je lah kan. Sebab tak naklah fikir apa-apa. Sampailah masa tu tak tahu macam mana, tertoleh lah sikit kan. Tertoleh ke belakang. Tak nampak muka. Memang tak nampak muka. Tapi kita nampak kain berterbangan dari atas kepalanya, dari atas kepala kita. Alamak. Tapi kita duk sembang-sembang pasal benda-benda macam ni. Kau sebenarnya percaya tak dengan benda-benda ni? Percaya juga. Sebab benda tu pun ada tertulis dekat dalam Al-Quran. So kita kena percaya jugalah. Ilofah selalu tengok cerita hantu. Selalu? So, memang suka. Suka. So cerita tu apa yang paling Ilofah suka? Bagi Ilofah suka cerita The Conjuring. Kenapa lampu terpadam? Sabar. Aiman, alamak. diam Sabar Aiman. Nanti kita sembang. Tak nak. Sabar, tak nak. Pergi. Okey, kembali kepada Ilofah. Balik, cerita hantu apa tadi? The Conjuring. Yang 1, 2, 3. Semua. Paling favourite ke? Paling favourite yang last lah. Cuba Ilofah tu cerita. Rasanya lah Ilofah pun dah lama dah tak tengok. Tapi Ilofah rasa family tu dia baru pindah dekat rumah tu. Diorang tak tahu yang rumah tu berhantu. So diorang masuk lah buat macam biasa. Lepas tu tiba-tiba terdengar gangguan-gangguan. Lepas tu ada tapak kaki. And dekat luar rumah tu pun luas. And ada satu perigi tu. Satu scene tu anak dia pergi luar main-main kan, kejar something. And then tiba-tiba anak dia berhenti dekat satu perigi ni. Nampak dia punya bayangan tu dalam perigi tu. Kan ada air. Lepas tu tiba-tiba ada something tarik dia dalam perigi tu. Dan anak dia jatuh. Tapi kan selain daripada yang mengaji ni semua lah kan, jadi kita dah sembang. Ini dah benda berubah ke? So macam tadi kan kita dah dengar pasal cerita Kak Cem dekat mengaji semua tu kan. Lepas tu macam tadi lah Abang Noel cakap, Kak Cem cakap dia banyak cerita hantu yang dia sangat bangga kan. Tak tahulah kenapa. So kita nak dengar lagi satu cerita dia. Boleh tak Kak Cem nak share lagi? So lentu nak tanya Ilofah dulu. Ilofah sekolah pagi ke sekolah petang? Sekolah pagi. Okay, sekolah pagi. Ilofah bangun pagi pukul berapa? So hantu yang Kak Cem jumpa ni adalah hantu Kak Cem jumpa sebelum pergi sekolah. Dan percaya atau tidak, lepas Kak Cem jumpa, Kak Cem masih lagi pergi sekolah. Macam Kak Cem cakap, mak Kak Cem kisah ke? Benda biasa, pergi sekolah. Okay, kisah dia macam ni. Okay, macam kalau kita pergi sekolah pagi kan, pukul 7 kita dah kena ada dalam sekolah kan. So macam kita kan perempuan, nak bersiap lagi apa semua. Macam ni Tudung macam ni. So pukul 5.30 tu kira standard lah bangun kan. So bangun lah pukul 5.30 tu. Macam biasa bangun-bangun nak pergi mandi. Kak Cem punya bilik air dekat belakang. So by the time kalau keluar daripada bilik tu, buka pintu bilik je dah nampak tingkap tau. Selalunya tak adalah rumah kampung. Kita panggil macam rumah PPRT. Macam tu lah. Tapi rumah landed lah, bukan PPRT macam dekat Selangor ni. Selangor kan macam flat. Ni rumah kampung yang memang betul-betul kampung lah So tapi sekeliling hutan. Masa tu tak, bukanlah hutan, tanah lapang. Sebab masa tu tak ada rumah. Dia baru lagi. nak naik lah kan. Masa tu memang rumah Kak Cem je dekat situ. Masa tu baru nak buat. So masa tu bangun-bangun macam biasalah nak pergi sekolah kan. Selalunya tingkap tu tutup langsir dia. Kira macam kalau pergi memang tak nampak apa kat luar sebab dah tertutup langsir. Tak tahulah apa hal mak Kak Cem basuh pula langsir. So kira langsir tu tak ada, langsir tu tingkap tu tak berlangsir lah. Kira buka-buka je dah nampak tingkap. Tapi tingkap kita kan yang kalau ada tinted, bila malam kat luar kan tak boleh nampak. Betul. Kan sebab apa, tak ada cahaya. Selagi tak ada cahaya kita tak boleh nampak apa ada kat luar. Tapi hari tu dia macam lain sikit. So tu keluar dengan mama-mamanya tengok cermin tingkap kat luar. Tiba-tiba macam ada satu cahaya warna oranye. Macam pelik lah kan, kenapa ada cahaya warna oranye sedangkan kita tahu dekat luar tak ada lampu. So waktu tu memang gelap gelita lah. Kalau ikutkan logik memang takkan nampak apa-apa. Tapi by that time ada satu cahaya ni warna oranye dekat luar tingkap. Masa tu macam ingat mama-mama lah, gosok mata.
cahaya tu ada. And lagi jelas, kalau kita nak bayangkan, dia ibarat berbola api. Kalau kita tengok Dragon Ball, tapi Dragon Ball tu jangan berapi dan terbang. So, masa tu dia tak statik, dia macam naik turun dia tak adalah macam bergerak jauh, tapi kita nampak yang dia macam naik turun apa semua. Masa tu kita sedar macam okey, ini bukannya lampu, ini bukannya cahaya datang daripada apa kereta ke apa ke, ni memang sesuatu. Masa tu memang dah sedar dah. Cuma tak tahulah, macam dalam cerita surau tadi, dia kaku, dia kelu, tak boleh nak buat apa. Masa tu memang tak boleh nak cakap. Padahal nak bagi tahu mak ni, sebab bilik mak kat sebelah je. So kalau ikutkan selangkah 2 dah boleh ketuk dah, suruh mak buka, suruh keluar. Tapi masa tu tak tahu macam kenapa tak boleh nak cakap. And masa tu kita rasa takut yang kalau kita bergerak, kalau kita keluarkan suara, benda tu akan attack kita. Faham. So rasa macam itulah apa yang Kak Cem rasa. So at that time, just sebab dah keluar suara pun dah tak boleh keluar, kita macam reverse ke belakang 2-3 langkah, tidur balik. Sampailah pukul 6.30 tu, pukul 6.30 macam tu lah, mak Kak Cem kejut. Bangunlah. Selalunya dia macam pelik lah kan, asal tak bangun. Selalunya bangun je. Selalunya Kak Cem bangun dulu baru dia. So masa tu kejut-kejut, terus bagi tahu dia, mak, orang nampak benda tu dekat luar. Lepas tu barulah dapat tahu benda tu, tempat yang benda tu berdiri actually adalah bawah dia adalah tempat tanam muri. Tanam muri tu apa? Tanam uri. Tanam uri. Dengan tanah muri. Oh bukan, tanam uri. Okey, tanam uri maksud okey. Kita kalau perempuan bersalin, dia akan bersalin dengan uri. Uri tu memang akan datang dengan baby. So selepas je ibu bersalin, tak kisahlah suami ke nenek ke, diorang akan tanam uri tu lah. Kalau ikut kita agama Islam, adat Melayu, memang kita akan tanam uri tu. Tak kisahlah mana-mana janji tanam. So nak dijadikan cerita, time tu dekat situ adalah tempat tanam uri. Benda tu macam makan uri. So dia mencarilah kan sumber makanan dia. Jadi bila mak cerita yang kat situ tempat tanam muri apa semua, jadi macam tak pelik lah bila kita nampak benda tu kat situ. So dia buat macam biasa lah. Macam tak tahulah nak cakap macam mana. Kita rasa macam benda tu pelik sebab kita jarang jumpa. Tapi untuk mak Kak Cem, dia macam dah biasa. So macam tu je lah. Dia macam tak happy, dia macam ending dia kat situ je kan. Tapi itulah hakikat dia. Sebab lepas cerita tu dia suruh mandi bagi sekolah. Tetap kena pergi sekolah. Kena sekolah. Pelajaran itu penting guys. So apa terjadi sekalipun, kena pergi sekolah. Kau jumpalah hantu besar mana sekalipun, esok kau kena pergi sekolah juga. So bayangkan, lepas je aku jumpa tu, pergi sekolah, cerita dengan member. Lepas tu member tanya, asal kau pergi sekolah? Kau tak demam ke? Alhamdulillah tak demam lah. So kental tak kental lah, asal dah tua asyik demam je. Dia lambat sampai. Okay lah, dah lah, seram lah. Tadi nanti Aiman kacau lagi. Itu takutlah pula kan. Janganlah kacau. Sampai di sini sahaja Bikin Seram kita pada kali ini. Thank you Ilofa sebab sudi bersama dengan Abang Noel, Kak Cem. Kita sembang-sembang pasal cerita hantu, walaupun lebihnya kepada Kak Cem punya cerita hantu. Tapi no worry, sebab Ilofa sangat berani. Sampai dia terus tak ada cerita apa-apa. Nasib itulah baik. Tadi saya dengan mak dia cakap dia suka mandi pukul 2 pagi. kat asrama dia. Sumpah lah, pukul 2 pagi. Yang ni boleh relate lah. Yang ni Kak Cem relate. Betul. Sangat logik itu boleh dipakai bila dewasa nanti. Betul. Dia dah pakai masa kecil. Nanti dah besar nanti mungkin lagi awal mandinya. Mungkin pukul 10. Mungkin 10. Masa kerja. Pukul 10 malam dah mandi dah untuk kerja pukul 8 pagi esok. Betul. Jadi macam biasa, terima kasih Lofa. Jadi kita akan berjumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Kita tengok konsep apa pula untuk untuk yang akan datang. Adakah BK seram lagi atau mungkin BK tak seram pula? We never know. Tapi mungkin Ilofa akan jadi guest kita lagi. Okay.
Okay, Okay. sampai di sini sahaja. Jangan lupa like, komen dan share video ini serta subscribe bintang kecil dan turn on notification supaya korang tak terlepas video baru dari kami. Saya Kakak Cem. Dan saya Abang Noel bersama kita. Okay, itu saja semua. Bye-bye. Ya, alamak. Aiman, jangan Aiman.